Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, bermula iman itu. InsyaAllah pada malam ni kita masuk membicarakan tentang rukun agama yang kedua, iaitu iman. Rukun agama tu terdiri daripada 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Kita sudah selesai membicarakan tentang rukun agama yang pertama, iaitu Islam. Dan pada malam ni kita masuk pula pada membicarakan rukun agama yang kedua, iaitu iman. Kata tuan kitab ni, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, kata dia, bermula iman itu membenar hati. Jadi bila sebut membenar hati itu, iman tu adalah pekerjaan hati. Kalau Islam tu pekerjaan zahir, ini pekerjaan hati. Maknanya iman tu duduk di dalam hati lah. Baik, membenar hati itu akan siapa? Membenar hati akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang kita nak benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu? Ialah pada tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap perkara yang mendatang ia Nabi tu dengan tiap-tiap sesuatu tu. Jadi kita benarkan Nabi tu dengan makna kita membenarkan apa sahaja yang Nabi bawa datang, yang Nabi sebut, yang Nabi cakap, yang Nabi takrir. Yang tu semua tu datang daripada Allah, benar-benar belaka. Kita kena iktikad bahawa benar sebelaka yang Nabi bawa datang. Maka itu adalah yang dikatakan iman. Baik, apa dia sesuatu yang Nabi bawa datang tu? Daripada barang yang maklum daripada agama. Jadi yang Nabi bawa datang yang bersangkut dengan hukum syarak ataupun
yang bersangkut dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan darurah. Jadi benda yang maklum dah nak dinamakan di agama dengan darurah, yakni dengan tak payah fikir dan bicara. Semua orang tahu dah itu adalah pekerjaan agama yang Nabi bawa datang. Jadi kita benarkan. Kita benarkan, semua kita benarkan. Maksudnya kita tidak ada langsung bangkangan dalam hati. Itulah makna iman. Itulah yang dikatakan iman. Kita kata ya betul, ya betul, ya betul. Apa yang Nabi bawa datang tu semuanya benar-benar berlaku. Baik, tengok ya. Yang dikehendaki dengan membenar hati itu apa? Maksud, murad. Membenar hati itu apa dia? Membenar hati itu dan dikehendaki dengan membenar itu mengikut hati dan menerima hati akan barang yang tersebut. Mana barang yang tersebut tu? Barang yang tersebut tu ialah tiap-tiap sesuatu yang mendatang Nabi tu dengan tiap sesuatu tu daripada agama dengan darurah. Maklum dah yang Nabi bawa datang. Jadi kita pun ikut, kita terima. Hati kita tak ada bangkangan. Hati kita tidak ada bangkangan. Apa yang Nabi bawa datang tu kita terima bulat-bulat. Hati kita terima bulat-bulat. Tidak ada bangkangan walaupun sedikit jua pun. Itu yang dimaksudkan dengan membenar hati. Baik. Okey. Tiada semata-mata, bukan makna membenar hati itu semata-mata mengetahui benar Nabi itu Rasul, benar Muhammad tu Nabi. Bukan dikenaki dengan membenar tu semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu cakap betul tu. Bukan semata-mata itu. Serta ketiadaan mengikut dan menerima. Dia tahu macam Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Dia tahu Nabi Muhammad tu benar. Rasulullah tu betul. Tapi dia tak ikut dan dia tidak terima apa yang Nabi bawa datang. Maka itu tak dinamakan iman. Iman tu maknanya mesti ikut, mesti terima. Yakni tidak ada bangkangan-bangkangan di dalam hati. Maka itulah dinamakan iman. Baik. Maka bila faham dah macam tu, maka tiada dihukumkan dengan iman kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu kafir tu bahawa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan Rasul yang sebenar. Baik. Jadi walaupun mereka tahulah Nabi itu betul, Nabi itu Rasul itu benar, betul-betul Nabi akhir zaman, tapi mereka tak nak ikut, mereka tak nak terima, maka yang tu tak dinamakan beriman. Jadi iman tu mestilah dalam hati dia ikut, terima, tak ada bangkangan. Itulah makna iman. Baik, kenapa kenapa dia kata kenapa dia kata tak dihukumkan beriman? Orang kafir yang tahu Nabi itu betul, Nabi Muhammad itu benar, tapi tak dihukumkan beriman. Kenapa? Kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu dan ketiadaan menerima hati. Jadi sebab hati mereka tak ikut, mereka tak terima, maka tak dinamakan mereka itu orang yang beriman. Habis. Itu masalah iman. Definisi iman tu dia. Itu orang panggil apa dia iman? Iman tu definisinya ni lah. Kalau pada lugah, pada bahasa, iman tu makna percaya. Tapi itu pada lugah, itu pada sudut bahasa. Tapi pada sudut istilah ilmu tauhid, ialah membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam
anak pada setiap barang, setiap perkara anak yang Nabi bawa datang. Yakni tidak ada bangkangan. Itu maknanya iman. Tak ada bangkangan dalam hati. Anak kalau ada bangkangan dalam hati, anak maka tak dinamakan orang tu beriman. Baik, iman ni anak seperti juga Islam mesti ada rukun-rukunnya. Mesti ada perkara-perkara anak yang besar-besar yang bersangkut dengan iman. Anak maknanya nak dikatakan seseorang tu beriman, benda yang besar-besar ni anak dia percaya betul, dia percaya benar. Anak, adalah cara ni kita tengok nanti. Ya, okey. Dan segala rukun iman itu 6 perkara. Daripada 6 perkara ni tuan-tuan, nanti kita tengok daripada 6 perkara ni kan, banyak orang yang salah pegangan rukun iman ni. Ada rukun iman yang ke-6. Yang ni masalah besar dalam masyarakat kita. Bahkan anak bukan kata orang awam, anak di kalangan para asatizah pun tuan-tuan sekalian, banyak yang tersilap langkah dalam menghuraikan rukun iman, dalam berpegang kepada rukun iman yang ke-6. Baik, tengok ya. Okey, yang pertama rukun. Ini perkara yang mesti, yang besar-besar di dalam iman. Kalau dalam Islam tu perkara yang besar-besar yang melengkapkan Islam tu ada 5 perkara. Tapi dalam iman ni ada 6 perkara. Mana? Pertama, beriman artinya percaya dengan Allah. Yakni, ni tata huraian ni. Tapi saya tengok dalam kitab lain, dia hurai macam ni. Yakni, yakin dan percaya hati bahawasanya ada Tuhan yang namanya Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang tidak ada pada Tuhan tu walaupun sedikit daripada sifat kekurangan. Itu cara kita nak beriman dengan Allah Ta'ala. Percaya dengan Allah Ta'ala. Yang percaya dengan kewujudan Tuhan yang namanya Allah. Yang Allah tu tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Bahkan ia yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Baik. Itu yang pertama. Kedua, beriman dengan malaikatnya. Yang ini kita percaya, kita yakin ada di sisi Allah Ta'ala tu satu makhluk yang namanya malaikat. Yang dia telah ditugaskan oleh Allah Ta'ala satu-satu daripada tugas. Ada yang menyampaikan wahyu, ada yang menunggu syurga, ada yang jadi penunggu neraka dan sebagainya lah. Yang itu maklum dah tu. Ada yang ditugaskan untuk menulis kebajikan manusia, kejahatan manusia, yang cabut nyawa semua tu ditugaskan kepada malaikat. Jadi malaikat ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu kena yakin, kena percaya. Dan yang ketiga, beriman dengan segala kitabnya. Kita percaya, kita yakin bahawasanya di sisi Allah Ta'ala tu ada kitab yang telah diberi kepada beberapa orang Rasul. Di antaranya apa? Kitab Quran, Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil yang diberi kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Zabur yang diberi kepada Nabi Dawud alaihi salam. Dan kitab Taurat yang diberi kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kita percaya adanya kitab untuk menjadi petunjuk atau menjadi pedoman bagi umat. Okey. Yang keempat, beriman dengan segala rasulnya. Jadi kita yakin, kita percaya bahawasanya bagi Allah Ta'ala tu ada rasul daripada manusia yang dilantik oleh Allah Ta'ala menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada manusia. Kan? Baik, itu yang keempat. Yang kelima, beriman dengan hari yang kesudahan. Yakni beriman
akan berlakunya satu hari nanti, hari kehancuran dunia, hari kehancuran makhluk. Yang semua makhluk nanti ni akan dihimpunkan nanti di padang mahsyar. Terutamanya manusia dengan jin, yang akan menjadi penghuni syurga, wa imma penghuni neraka, wa na'udzubillah. Baik, yang keenam. Tengok ya. Yang keenam ni kan, ni perlu huraian sikit. Beriman dengan qadar baiknya dan jahatnya. Artinya bahawasanya, erti kita beriman dengan qadar baiknya dan jahatnya, bahawasanya sekalian perkara. Tengok situ, kat situ cuba tengok. Sekalian perkara, umumnya sama ada elok seperti taat, seperti ibadat, seperti buat baik. Itulah taat tu. Atau keji, seperti maksiat, ataupun kufur, ataupun jahat. Semua itu hasil ia dengan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kat situ kan, terus tuan kitab tu kata hasil ia, yakni terjadi ia. Ia mana tu? Ia taat ataupun ia maksiat. Ia taat ataupun ia elok ataupun baik ataupun jahat. Tu. Dengan perbuatan, yakni dengan ketentuan daripada Allah Ta'ala atas muafakat kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala. Bila tu? Sedia kala, yakni pada waktu azali, Allah Ta'ala dah menentukan. Jadi yang berlaku dah faham dalam dunia ni kan, faham kitanya, yang berlaku dalam dunia ni, semuanya sudah ada dah di dalam ketentuan Allah. Baik, jadi kan, kalau ada orang kata gini, kalau ada orang kata kan, dia tu jahat tu bukan Allah menentukan tu, bukan Allah yang buat. Bahkan dia sendiri yang pilih dia tu. Maka tuan-tuan pada ketika itu kita tanyalah, macam mana dia percaya dengan qada dan qadar? Kalau dia kata jahat tu manusia tu yang buat, jahat tu kufur tu manusia tu yang pilih sendiri, bukan Allah yang menentukan. Maka pada ketika tu, bagaimana dia nak beriman dengan qada dan qadar? Macam mana? Mana cara dia beriman dengan qada dan qadar dalam keadaan dia? Ni yang cakap macam ni ramai ustaz-ustaz juga ni. Yang cakap kata Abu Jahal tu lah yang sendiri pilih nak jadi kafir tu. Jadi kafir tu Abu Lahab tu lah. Dia kata macam tu. Bahkan ada pula yang kata tu, adakah Allah Ta'ala menentukan kejahatan, kesesatan manusia? Oh, tentu tidak, dia kata. Tu pun sama juga tu. Baik. Padahal kita percaya qadar tu, baik ke jahat ke, datang daripada Allah. Allah yang tentukan sejak azali. Baik. Okey. Jadi kan, sebab itulah tuan-tuan, yang keenam ni, rukun iman yang keenam ni kan, saya kata sangat-sangat berbahaya kalau kata begitu. Sebab itulah dalam hadis Jibril tu, saya ringkaskanlah. Bila Jibril bertanya kepada Rasulullah kan hadis riwayat daripada Sayyidina Umar tu, datang seorang lelaki, rupanya putih pakaiannya, rambutnya hitam berkilat, tu semua tahu dah hadis tu. Ada dalam hadis, dalam hadis Riyadhus Shalihin, tak silap saya pun ada. Dalam hadis mana lagi hadis tu kan. Baik, hadis tu dalam hadis 40 pun ada tu. Baik. Jadi kan bila ada dan Jibril tanya tentang iman tu, ya Muhammadu, wa ma huwal iman? Muhammad, kata Jibril. Maksud tu Jibril tu dia merupa sebagai seorang manusia lah. Muhammad, apa tanda iman? Maka Nabi jawab, al-imanu, beriman tu ialah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Betul? Allah Nabi ulang lagi sekali, wa tu'mina bil qadri khairihi syarrihi. Tengok Nabi ulang lapas tu'mina tu 2 kali. Padahalnya tak perlu tu'mina lagi dah.
Tapi kenapa Nabi ulang 2 kali? Antu'mina billahi. Satu kan? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir. Lepas tu Nabi ulang balik. Wa tu'mina bil qadri khairihi syarrihi minallah. Bahawa kamu beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan nabi, dengan dengan rasul, itu dengan hari kiamat. Itu dan kamu beriman dengan qada qadar. Baik. Kenapa Nabi ulang tu banyak kali, 2 kali Nabi ulang tu? Kenapa? Sebab tuan-tuan kan tang sinilah yang banyak menyebabkan manusia tu tergelincir akidah mereka, keimanan mereka, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi nak tahu tak? Nanti kata saya lambat pula. Ni nak cepat-cepat ni. Nanti kata saya lambat lah, dah tahu dah lah. Kata macam tu pula. Ni cepat-cepat ni kan. Saya cepat-cepat. Lepas tu nak cepat macam mana lagi pun saya tak tahu dah ni. Qada tu mana apa qada tu? Qada tu makna ketentuan Allah Ta'ala sejak azali dengan sifat iradatnya. Itu pandangan Imam Sya'ari tu. Qadar pula ialah ialah pelaksanaan kepada ketentuan. Allah dah menentukan akan berlaku sekian. Dulu lagi, sejak azali. Sampai masanya Allah Ta'ala pun buat. Yang buat tu kudrat. Kudrat pula buat. Kudrat pula buat. Kudrat buat. Bila kudrat buat, itu nama apa? Itu namanya qadar. Ini yang saya hurai ni di sisi mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari. Kalau di sisi mazhab Maturidi, dia lain pula. Maturidi itu dia terbalik. Qada tu ialah pelaksanaan, qadar tu adalah ketentuan. Dia terbalik. Kalau Maturidi, dia terbalik. Di sisi Maturidi kan, qadar tu adalah penentuan iradat, qadar qada tu lah yang dinamakan pelaksanaan. Ala kulli hal tak kira. Baik, jadi kita fahamlah kan, segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak daripada azali. Boleh berubah ke tak boleh berubah? Tak boleh berubah. Di sisi sifat kudrat iradat Allah Ta'ala ni tak boleh berubah. Ustaz, sedangkan Nabi ada kata, Nabi ada kata, ni banyak yang pegang macam ni. Nabi ada kata, la yuratu qada illa bidu'a. Nabi kata, tidak berubah qada tu melainkan dengan doa. Jadi doa tu boleh mengubah, dia kata. Baik tuan-tuan ya. Itu kena faham tu. Kalau dah kita pegang, Allah Ta'ala dah menentukan seseorang tu berlaku bagian, mesti berlaku macam tu. Mesti berlaku macam tu. Boleh berubah ke tak boleh berubah? Tak boleh berubah. Kenapa tak boleh berubah? Begini. Yang kata tak boleh berubah tu kan, gini ya. Tengok ya. Iradat menentukan. Saya bagi contoh. Iradat Allah Ta'ala menentukan si bulan akan mati sekian hari bulan. Baik. Itu iradat tentukan. Sampai masanya, maka kudrat buat. Kudrat tu buat orang tu mati pada tarikh masa yang telah ditentukan oleh Allah sejak daripada azali. Baik. Baik. Yang Allah tentukan tu, yang iradat tentukan tu, maka itulah yang diketahui oleh ilmu Allah lah. Ilmu Allah Ta'ala tu mengetahui apa sahaja yang ditentukan oleh Allah oleh iradat Allah lah. Iradat tentu, maknanya menentukan akan berlaku sekian akan jadi bagian. Maka semua yang ditentukan oleh iradat tu diketahui oleh sifat ilmu Allah. Jadi Allah tahu dengan sifat ilmu dia lah. Baik. Jadi kalau berubah, ada masalah. Rosaklah jadi ilmu Allah Ta'ala tu. Maksud jadilah Allah Ta'ala tu jahil. Macam mana jadi Allah tu jahil? Katalah iradat menentukan akan berlaku hujan ribut pada tarikh sekian. Tiba-tiba kan kudrat tak nak buat. Dia ubah masa tu jadi panas.
Masa tu tuan-tuan sekalian. Lepas tu kita berubah. Berubah jadi panas. Bukan jadi hujan ribut. Iradat tentukan dulu sejak jadi ribut. Tiba-tiba kudrat buat panas terik. Yang ilmu tahu hujan ribut. Tiba-tiba jadi panas terik tuan-tuan sekalian. Kalau berubah. Maka jadilah pada ketika itu. Apa dia? Sifat ilmu Allah Ta'ala tu rosak sifat ilmu Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Jadi jadi makna macam mana? Jadi maknanya anak yang ilmu tahu yang hujang ribut tadi ni tak jadi. Tapi dia tahu hujang ribut, tiba-tiba tak jadi. Maka pada ketika itu rosak tak ilmu Tuhan tu. Sebab itulah tak boleh kata berubah. Okey, kalau macam tu macam mana yang Nabi kata, hadis kata la yuraddu qada illa bidu'a tu. Tidak berubah qada tu melainkan dengan doa. Baik. Ini kan tuan-tuan, kalau saya nak baca kitab tu nanti lambat pula. Nak cepat-cepat ni. Cepat bagi habis ni. Nanti lambat pula. Okey. Cuba kalau tuan-tuan semua ada hadis 40, balik nanti ni, lepas kelas nanti ni, ambil kitab hadis 40 tu, tengok dalam hadis yang keempat. Saya ringkas je. Hadis yang keempat tu apa? Dalam hadis yang keempat tu kan, Allah perintahkan malaikat ketika umur janin tu 120 hari. 40 hari yang pertama, manusia tu dalam janin ibu dia tu air mani. 40 hari yang pertama. 40 hari yang kedua, jadi darah. Seketul darah. 40 hari yang kedua, yang ketiga pula, jadilah daging yang membentuk manusia. Masa itulah Allah perintahkan si malaikat ni untuk meniupkan roh. Tiup roh. Bila dah tiup roh, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk menulis ajalnya, rezekinya, bahagia atau celaka. Kemudian kehidupan dia. Allah suruh malaikat tulis 4 perkara tu. Ada kitab dekat sini. Tapi saya tak nak baca lah. Nanti lambat. Baik. Jadi 4 perkara tu malaikat tulis. Okey. Yang malaikat tulis atas perintah Allah Ta'ala tu. Yang tu qadim ke baru? Nak tahu qadim ke baru? Tengok siapa yang tulis. Malaikat. Okey, malaikat tu baru ke qadim? Baru. Dia pun makhluk Allah. Qalam yang alat tulis tu, makhluk apa ni, qadim ke baru? Baru. Sebab itu adalah makhluk Allah. Loh tu, tempat tulis tu, papan tempat tulis tu, loh tu. Itu juga makhluk tak? Makhluk. Bila kata makhluk kan, maka tulisan tu juga adalah makhluk. Bila makhluk boleh berubah tak? Boleh lah. Maka yang berubah tu kat situlah, yang malaikat tulis tu lah. Bukan yang ada dalam iradat Allah, yang bukan ada dalam kudrat Allah tu. Bukan yang tu yang berubah, yang tu dah tetap. Sebab itulah salah. Kalau ada orang kata Abu Lahab tu sendiri yang pilih jadi kafir, Abu Lahab tu sendiri pilih. Kalau Abu Lahab tu yang pilih sendiri jadi kafir, berarti pada ketika itu, kehendak Abu Lahab itulah yang lebih berkesan, yang memberi bekas lebih daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau Abu Lahab tu yang pilih sendiri nak jadi kafir, berarti pada ketika itu di mana letaknya kekuasaan iradat Allah Subhanahu Wa Taala ni? Letak kat mana? Ada pula boleh berlaku satu benda yang di luar daripada ketentuan Allah Taala. Boleh pula makhluk tu yang memberi bekas pula dah. Tu hati-hati tu. Baik, hati-hati bab ni. Sebab apa? Kita takut ni masalah ni rukun iman ni. Banyak juga asatizah kita tuan-tuan yang bab ni pun tak selesai lagi. Bab ni, bab rukun iman pun tak selesai lagi tuan-tuan sekalian. Cukup bahaya zaman kita ni ya. Baik. Okey. Okey, habis. Habis masalah rukun iman tu habis dah. Jadi kita pegang. Ini bab pegangan ni. Bab pegangan kita. Yang keenam tu, jahat, baik, semuanya daripada ketentuan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam kitab Risalah Tauhid tu dia kata apa? Mustahil ada berlaku sesuatu dengan tidak kehendak Allah. Siapa kata ada berlaku dengan tidak kehendak Allah Ta'ala? Abu Lahab sendiri pilih, bukan Allah yang kehendak. Maka tuan-tuan sekalian, iman dia macam mana saya pun tak tahulah. Tu tuan-tuan sendirilah.
Anak, tuan-tuan fikirkanlah anak kalau yang kata macam tu tu. Baik. Anak, kemudian okey. Anak, ya pegang ya. Jadi dia kata anak saya ulang sikit. Dia kata sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat hasil jadi terjadi dua-dua tu anak sebab benda baik tu benda elok tu taat tu anak atau maksiat tu hasil dengan perbuatan apa maksudnya perbuatan mana kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang muafakat dengan kehendaknya kehendak iradat Allah Taala tu pada sedia kala baik bermula ihsan itu berbuat baik ni masuk pula rukun agama yang ketiga rukun agama ketiga iaitulah ihsan. Rukun pertama Islam. Rukun yang kedua iman. Rukun yang ketiga ihsan. Ni kita masuk pula ihsan. Okey. Bermula ihsan itu berbuat baik dengan ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya dan iaitu beribadat kita akan Allah Taala padahal seolah-olah kita melihat akan dia. Maka jadi patut bahawa berpaling kita kepada yang lain dengan batin atau bermula ihsan itu berbuat baik. Tengok ihsan tu rukun agama yang ketiga. Ihsan tu kalau dalam yang Arab dalam hadis Nabi itu dia kata ihsan tu anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu yang dalam hadis Nabi kata bila Jibril tanya wa ma huwa ihsan ya Muhammad apa dia ihsan tu ya Muhammad Jibril tanya Nabi pun jawab anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa makna dia? Bahawa beribadat oleh kamu akan Allah Taala seolah-olah kamu melihat akan dia, yakni melihat akan Allah. Fa in lam takun tarahu, maka jika sekiranya kamu tidak boleh melihat dia, fa innahu yaraka, maka sedarlah yang dia tu sentiasa melihat engkau. Jadi kan inilah yang dikatakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu dia bersangkut dengan pekerjaan hati. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Tarah tu melihat tu bukan melihat dengan mata di kepala ni tak. Melihat dengan mata hati. Masa kita buat ibadat tu kita nampak asar daripada perbuatan Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu melihat sedar dalam hati kita tu yang kamu ni yang kita ni sedang berhadapan dengan Allah Taala. Berhadapan bukan mata kepala kita tengok ni tak. Yang tengok tu ialah mata hati. Yang sedar kita ni adalah hamba Allah. Baik. Kalau tak boleh datanglah perasaan tu dalam hati tu macam tu, maka fikir pula yang kedua. Apa dia makam yang kedua dalam ihsan ni? Makam yang kedua tu adalah fa illam takun tarah, maka jika sekiranya kamu tak boleh melihat dia, tak boleh sampai pada makam yang pertama ni, maka hendaklah kamu sedar yang Allah Taala tu sentiasa melihat kamu. Jadi kalau ada dua makam ni pada kita, ihsan ni kan maka kita punya ibadat jadi baik, selamat. Tapi tengok tapi minta maaf saya cakap ni makam ihsan ni kan kenapa letak makam ihsan tu letak nombor 3? Yang pertama tu Islam, ihsan, iman. Iman, Islam. Kenapa letak itu? Kerananya ialah nak sampai kepada makam ihsan tu maka kenalah fiqh kita lepas. Kemudian tauhid terutamanya. Tauhid kita dengan Allah Ta'ala lepas. Betul kita punya pegangan dalam tauhid Ahlussunnah wal Jamaah betul. Baru kita boleh sampai kepada maqam ihsan. Ni kadang-kadang
anak fiqh pun tak tentu hala lagi, anak apa ni tauhid pun tak tentu hala lagi, anak sampaikan tak tahu mana dia qada tu makna apa pun tak reti lagi, anak bercakap tinggi-tinggi bab tasawuf, anak itu boleh kata hampir kepada pembohongan. Minta maaf tu. Minta maaf banyak-banyak macam tu, minta maaf banyak-banyak. Baik. Jadi dalam kata ihsan tu apa? Berbuat baik. Ini kata kaat yang kata tak budallah. Bahawa buat ibadat oleh kamu akan Allah. Mana kita buat baiklah. Dengan bahawa ikhlas. Tengok ini semua persoalan ni persoalan tasawuf. Ikhlas tu apa dia? Ikhlas tu ada dua makam ataupun ada dua definisi yang guru saya bagi. Yang pertama apa dia? Yang kata ikhlas tu apa dia? Yang pertama makam yang rendah lah. Makam yang tak tinggi. Makam tu boleh dicapai. Tapi perlulah kita kena belajar dulu. Apa dia? Istiwa'ul madhi wa zammi. Itu makam rendah. Tak ikhlas makam yang rendah. Apa dia? Bersamaan pada puji dan cela. Masa buat ibadat tu kan, kalau ada orang puji kita, kita tak rasa apa-apa. Sebab kita nakkan Allah Ta'ala, kita bukan nak ke makhluk tu. Ataupun ada orang keji kita, kita tak rasa rendah diri, kita tetap juga buat ibadat tersebut. Pasal apa? Sebab kita tidak takut dengan makhluk. Kita hanya takut pada Allah Ta'ala semata-mata. Kita hanya ada Allah Ta'ala semata-mata. Itu makam yang pertama. Itu pun makam yang pertama tu pun wallahu alam lah yang tu kita boleh capai ke tidak. Kadang-kadang masa kita buat ibadat, orang keji kita dah rasa rendah diri, dah rasa kita ni tak nak buat dah. Ataupun kalau orang puji kita, dah terasa kembang dalam hati kita. Terkesan puji orang tu atas kita masa kita buat ibadat. Padahalnya yang kita nakkan ialah pujian Allah, bukan pujian makhluk. Itu ikhlas yang pertama, makam dia. Makam yang pertama, makam yang kedua ni kan lagi makam yang tinggi. Apa dia? Yang disebut oleh guru kami, Syekh Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani, dia kata tasfiyatul a'mal an mulahazatil makhluk. Baik, yang dikatakan ikhlas tu ialah tasfiyatul a'mal, menyucikan, membersihkan segala amalan-amalan tu daripada mulahazatil makhluk, daripada lintangan makhluk. Maksudnya masa buat ibadat tu kita tidak mahu langsung, tidak terlintas langsung hendak kepada makhluk. Baik. Yang ni kenapa kata makam ni tinggi? Makam ni kan tuan-tuannya, makam ni kan syurga pun dia tak nak, pahala pun dia tak nak, neraka pun dia tak takut, dosa pun dia tak takut. Pasal apa? Sebab dia nampak hanya yang dia nampak tu ialah mardatillah. Sehingga ada orang yang dah sampai makam ni, dia tak peduli dah. Dia kata apa? Dia kata sekiranya dalam neraka itu ada mardatillah, ada keredaan Allah, maka dia kata aku sanggup duduk dalam neraka. Ini makam ni makam paling tinggi lah ni. Makam tinggi. Makam tinggi ni maksudnya syurga pun dia tak nak. Dia tak nampak syurga tu sebagai nikmat. Tak. Dia nampak hanya Allah Ta'ala semata-mata. Baik. Jadi, ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya. Masa dia buat taat tu ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dua makam tadilah. Baik. Jadi bila sebut dua makam tu, itu dua makam ikhlas. Buat ibadat kena ada ikhlas. Baik. Dan iaitu ikhlas tu apa dia? Ikhlas tu beribadat kita orang yang mukallaf tu. Yang diwajibkan kita buat ibadat tu. Beribadat kita
akan Allah Ta'ala, akan Allah Ta'ala. Padahal, ni kalau orang tu ikhlas, maka dia dapatlah makam ni. Padahal, nak bagi faham ayat ni, kena tambah sikit. Padahal, waktu kita berbuat ibadat tu, seolah-olah kita melihat akan dia, akan Allah Ta'ala. Jadi, melihat sini ni, bukan melihat zat Allah Ta'ala tu dengan mata kepala ni tak. Tapi terasa dalam hati kita, tentang kebesaran dia, tentang asar perbuatan dia, kesempurnaan dia. Kita ni kerdil, kita ni adalah hamba dia, do'if sangat-sangat. Datang perasaan tu masa kita buat ibadat. Itu yang kalau orang yang betul-betul ikhlas, maka dia dapatlah makam ni tuan-tuan. Baik. Bila dah ada macam tu, bila dah ada ikhlas dan ada perasaan seolah-olah kita nampak akan Allah Ta'ala tu, maka tak patutlah. Jadi patut bahawa berpaling kita kepada yang lain. Tak patutlah. Kita dah ada makam tu, tiba-tiba dalam dalam ibadat tu, kita teringat yang lain. Terlintas hati yang lain. Mulut baca Fatihah, mulut baca surah, mulut sebut Allahu Akbar. Tapi hati ingat lain. Itu maknanya orang tu tidak dapat lagi makam ihsan. Orang tu tak dapat makam ihsan. Orang tu tak dapat makam ihsan. Okay? Jadi, dia bila tak dapat makam ihsan ni, apa jadi? Tengok. Maka tidak patut bahawa berpaling kita kepada yang lainnya. Tak patut tu dengan berpaling tu dengan batin, dengan hati kita. Masa ibadat tu hati kita berpaling. Masa buat ibadat tu hati kita berpaling. Tak ingat ke Tuhan atau pada batin atau pada zahir. Pada zahir ni, guru saya kata, berpaling pada zahir ni, buat ibadat. Tapi buat ibadat tanpa ilmu. Buat ibadat sembrono. Buat ibadat dengan tidak betul dengan kehendak. Tu ataupun berpaling daripada kiblat. Berpaling tak peduli rukun-rukun sah, syarat batal ke tak peduli. Itu kata berpaling pada zahir tu. Padahal kita mengetahui kita bahawasanya Allah Ta'ala itu melihatkan kita. Padahal kita sedar dah yang Allah Ta'ala itu melihat kita. Sebab tu tuan-tuan, daripada makam ihsan ni lah, akan lahirnya apa dia? Akan lahirnya taqwa. Sebab itulah Nabi kata, Allah Ta'ala firman dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut akan Allah Ta'ala daripada hamba-hambanya itu ialah ulama. Ulama ni lah pasal apa? Dengan ilmu tu dia jaga ibadatnya. Dia tahu nak buat ibadat tu macam mana. Tapi kalau orang yang jahil, maka terhalang dengan sebab kejahilan dia tu, terhalang untuk dapat ihsan. Pasal apa terhalang pula? Sebab ibadat tu mungkin salah, mungkin tak betul, mungkin tak kena, sebab dia tak ada ilmu. Ni yang kita ramai zaman kita ni macam ni lah. Ramai yang tak mengaji. Fiqh pun tak mengaji sehingga kan kita tak tahulah dalam niat tu apa dia, dalam sembahyang niat tu apa dia pun kita tak tahu. Yang kita tahu usolli tu aja. Usolli tu bukan niat. Usolli tu adalah lafaz niat. Bukan niat. Jadi kadang-kadang cuba tengok orang Malaysia sembahyang kan, angkat takbir Allah, angkat takbirnya. Kadang-kadang jadi menyebabkan tidak sah sembahyang dia. Allah Akbar tak dengar. Allah sebab dah panjang sangat tu, nafas nak habis dah tu. Bar tak dengar. Akbar tak dengar. Dengar bar aja. Yang macam tu tak sah tu. Tak sah sembahyang macam tu. Tak sah sebut takbir tu tak sah. Bila kita tanya dia kenapa panjang sangat tu.
Oh, kita nak baca niat. Oh, baca niat. Niat tu bukan jenis baca. Nak baca niat dalam hati. Sahaja aku semayang padu isyak 4 rakaat mengikut imam hadap kiblat. Kerana Allah Ta'ala. Itu panjang nak kena Allah. Kadang-kadang sampai tak masuk. Pasal apa jadi macam tu? Sebab tak ada ilmu lah tu. Sebab padahalnya kalau kita ngaji, qasad tarak ta'yin tu dah mudah dah. Kita takbir dah mudah dah tu. Baik. Jadi kan, berpaling dengan batin, berpaling dengan zahir ni, maka tuan-tuan sekalian, orang yang tidak dapat maqam ihsan. Kalau dalam bentuk ibadat tu, batinnya lari sana, ingat sana, ingat sini. Zahirnya pula tak peduli ilmu tu macam mana. Maka orang macam ni, tak dapat maqam ihsan. Baik. Okey. Kemudian, padahal mengetahui kita bahawasanya Allah Ta'ala tu melihatkan kita. Walaupun kadang-kadang kita sedar ya Allah tu melihat kita. Tapi kenapa masih lagi berpaling hati tu kepada yang lain? Ingat yang lain dalam semayang. Mengapa kita malas lagi nak nuntut ilmu tu? Kenapa? Kerana jahil tu lah. Maka malu kita pada ketika itu. Ketika mana ni? Ketika mengetahui kita yang Allah Ta'ala tu melihat kita. Jadi mana fahamnya? Maqam ihsan ni ada dua maqam. Satu maqam yang tinggi iaitu dapat melihat Allah Ta'ala dengan hati. Dan yang keduanya ialah sedar kita yang Allah tu melihat kita. Jadi kan nak dapat dua maqam ni tuan-tuan ya. Bagi saya ikut guru-guru saya, dia kata selesaikan dulu fiqahnya, tauhidnya. Lagipun kan ayat yang mula-mula Allah Ta'ala turun apa dia? Ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' tu maksud suruh baca lah tu. Suruh ngaji lah, cari ilmu lah. Apa itu? Ayat yang kedua turun ayat apa? Surah apa? Surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bila dah ada ilmu, maka kena beramal. Ayat yang ketiga pula turun, ialah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Bangun beri peringatan. Maka dakwah lah. Baik, tengok ya. Kemudian kata dia, dalam okay, dan ihsan ini, tengok ihsan ni syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Ihsan ni syarat bagi kesempurnaan. Maknanya, kalau orang tu tak boleh mencapai maqam ihsan yang dua tu. Satu, tak boleh melihat Allah Ta'ala. Yang kedua, walaupun dia tak sedar yang Allah Ta'ala tu memantau dia, melihat dia. Maka orang yang tidak ada maqam ihsan ni, maka tak sempurnalah Islamnya, dan tak sempurnalah iman. Tak sempurna ihsan, tak sempurna Islam dia, tak sempurnalah iman dia tuan-tuan sekalian. Iman tu iman lah, tapi iman tu tak sempurna. Cacat sana, cacat sini, berlubang sana, berlubang sini. Islam pun macam tu juga. Walaupun dalam buat ibadat, tapi masih lagi terjerumus dalam maksiat. Masih terjerumus lagi dalam dosa. Masih lagi dalam keadaan lalai dalam ibadat. Sebab tu, sebab tidak ada maqam ihsan. Okey. Maka tiada sempurna kedua-duanya. Islam dan iman itu melainkan dengan ihsan. Nasib baiklah tuan-tuan sekalian. Ulama kita ni mengatakan macam ni. Kalau dah dia kata tuan-tuan ya, kalau dah dia kata bahawasanya ihsan itu syarat sah iman Islam dan iman. Nanya kita tuan-tuan. Kalaulah ulama-ulama ni berkata dan bermula ihsan itu syarat bagi sah Islam dan iman. Letihlah kita tuan-tuan. Sebab kita ni maqam ihsan tak capai. Mana bukti je maqam Islam kita tak capai? Buktinya mana? Buktinya tuan, Allahu Akbar. Angkat takbir aja. Hati itu mula dah pergi merangkak tempat lain. Ada yang merangkak sampai ke Benut Johor. Ada yang merangkak sampai ke Pasir Mas tu.
Wangkaknya masya-Allah. Tak tahu ke mana pergi dia. Hati tu. Hati tu pergi ke mana-mana pun tak tahu. Jadi kalau macam tu kan, buktilah, nyatalah yang bahawasanya kita ni tak ada maqam ihsan. Jaga baik ya. Jaga elok-elok kita insya-Allah ya. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, dapat kita menadap kitab ni pun dah alhamdulillah lah. Mudah-mudahan kan menjadi perisai bagi kita nanti di akhirat. Okey. Kemudian kata dia, bermula permulaan barang yang wajib pada syarak atas temukan itu, iaitu orang yang akil lagi balik, sama ada laki-laki atau perempuan itu, bahawa mengenali akan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu. InsyaAllah nanti kalau panjang umur, kita sambung lagi lah. Bermula permulaan barang. Wallahu a'lam bisawab. Ada soalan ke? Nak minta saya laju sangat. Baik. Qada dan qadar. Yang ini kan banyak di kalangan umat Islam. Bahkan bukan kata orang awam. Bukan kata orang awam ni tak. Bahkan kadang-kadang ada orang yang ada doktor. Bahkan ada orang yang digelar ustaz, digelar ulama oleh masyarakat awam ni. Mereka tuan-tuan sekalian salah dalam menghuraikan qada dan qadar. Okey. Baiknya saya mula balik. Ambil masa sikit ni. Ambil masa sikit ya. Baik, jangan marah tau. Saya ambil masa sikit ni. Jadi bila kata tadi kan, tadi kata dia dalam kitab ni katanya beriman dengan qadarnya dan qadar baiknya dan jahatnya. Qadar tu di sini masuk qadar tu ialah perlaksanaan. Maknanya kan perlaksanaan atas ketentuan. Sebab itulah, tapi dalam kitab ni dia tak letak dua-dua. Tapi kalau dalam kitab lain dia letak dua-dua. Percaya kalau ambil hadis tu kan, ambil hadis ya, ambil hadis. Ambil hadis. Mana hadis tu? Hadis Jibril tu tuan-tuan, hadis Jibril kan. Nanti saya baca hadis Jibril tu. Saya ringkas-ringkas je ni. Ringkas tak ringkas sangatlah. Hadis Jibril tu kata, masa Jibril bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan merupa sebagai seorang manusia kan. Bila Nabi tanya, ya Muhammad, wa ma huwal iman? Nabi jawab macam mana? Antu'mina billahi, bahawa engkau beriman, percaya dengan Allah, wa malaikatihi, dan percaya dengan malaikatnya, wa kutubihi, dan segala kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan segala rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Percaya dengan hari akhirat ni. Wa tu'mina bil qadri khairihi syarrihi. Ni qadar ni. Pasal apa tak qadar? Nabi kata qadar saja. Tak ada qadar. Sebabnya ialah qadar tu ialah perlaksanaan. Tapi ingat, pelaksanaan tu maksudnya ialah kudrat Allah Ta'ala buat apa yang telah ditentukan oleh iradat. Iradat Allah Ta'ala ni, kerja dia ni, iradat ni ialah menentukan pada tarikh sekian-sekian hari bulan akan berlaku demikian. Macam berlaku di Kedah kan. Kepala air dekat Gunung Jerai tu, dekat Iyan tu habis banjir. Itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak daripada azali. Tarikh sekian akan berlaku sekian-sekian. Itu namanya apa tu? Itu namanya qada. Pelaksanaan tu belum berlaku lagi. Masa tu manusia belum ada lagi, makhluk belum ada lagi. Tapi iradat dah menentukan sejak daripada azali akan berlaku sekian. Sampai masa tarikh yang ditentukan oleh Allah tu,
Anak maka kudrat pun buat. Kudrat yang ada pada Allah tu buat. Anak berlakulah benda tu. Anak bila Allah buat berlakulah benda tu. Anak baik. Bila berlaku benda tu kan, anak berlaku benda tu, anak maka dia namakan itu qadar. Jadi kan, jadi yang kita faham daripada kenyataan dalam kitab ni, anak bahawasanya semua benda ni anak sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala berlakunya. Anak sebab itulah berlaku. Sebab itulah berlaku. Sebab itulah berlaku. Dan anak kita wajib pegang apa? Anak yang Tuhan tentukan ni, iradat tentukan ni, yang kudrat buat ni, anak sudah tetap dah. Anak sudah tetap, dia tak boleh berubah-ubah, tak boleh. Anak macam saya kata, kenapa tak boleh berubah pula? Anak kerana kalau berubah ketentuan Allah ni, anak maka jadi punah, anak jadi rosaklah ilmu Allah. Macam mana? Pegang pada kaedah ni. Kaedah ni, anak tiap-tiap yang ditentukan oleh iradat, anak maka itulah yang diketahui oleh ilmu. Macam tu juga, tiap-tiap yang diketahui oleh ilmu, maka itulah yang ditentukan oleh iradat. Maka tak lari. Tak lari. Tiap-tiap yang ditentukan oleh iradat, maka itulah diketahui oleh ilmu. Ataupun tiap-tiap yang diketahui oleh ilmu, maka itulah yang ditentukan oleh iradat. Dan tiap-tiap yang ditentu oleh iradat dan yang diketahui oleh ilmu ni, maka itulah yang dilaksanakan oleh kudrat. Jadi, faham selapis lagi apa? Tidak ada sesuatu yang berlaku dalam dunia, luar dunia ni. Kalau berlaku, tidak ada yang terkeluar daripada ketentuan iradat dan tidak keluar daripada perbuatan kudrat. Tidak keluar daripada ketentuan iradat Allah dan tidak terkeluar daripada perbuatan Allah. Jadi maknanya apa yang berlaku, itulah yang dibuat oleh kudrat, dan itulah juga yang ditentu oleh iradat, dan itulah yang diketahui oleh ilmu. Kalau berubah, rosaklah ilmu. Kenapa? Sebab bila berubah, kudrat tak nak buat. Yang iradat tentukan panas. Tiba-tiba kudrat buat hujan. Berubah namanya tu. Contoh lagi. Iradat tentukan si fulan ni mati 2022. Januari 1 Januari 2022. Ditentukan ni contoh ni. Si fulan ni ditentukan oleh iradat matinya ialah pada tahun 2022. Tarikhnya 1 Januari. 1 hari bulan 1 tahun 2022. Dia mati. Tiba-tiba kan, kudrat dia tak buat. Dia tak matikan orang tu pada tarikh tersebut. Dia mati tahun 2023 contohnya. 22 tak mati. Tahun 2023 matinya. Maka tuan-tuan sekalian, ketika itu apa jadi? Maka jahillah Tuhan. Dengan sebab apa? Sebab ilmu dia salah. Ilmu tahu yang berlaku tu pada 1 hari bulan 1 2022. Tiba-tiba tak berlaku. Ilmu dah tahu yang tu. Tiba-tiba tak berlaku. Yang berlakunya 1 Januari 2023 kudrat buat orang tu tak mati pada tarikh yang ditentukan oleh iradat. Maka jahillah Tuhan tu. Pasal apa jahil? Sebab ilmu dia tak tahu, tersalah pegang. Bila salah pegang, jadilah dia tu jahil. Macam tu. Baik. Okey. Jadi kan, kalau macam tu tak berubah, ni yang kadang-kadang orang silap faham ni. Baca dalam hadis, jumpa dalam hadis, Nabi kata, la yuraddul qada illa bidu'a. Tidak mengubah takdir itu melainkan dengan doa. Jadi doa itulah yang mengubahnya. Tuan-tuan ya. Kalaulah doa tu boleh mengubah takdir, tuan-tuan ya. Walaupun nampak perkataan ni macam tak salah. Tuan-tuan ya. Contohlah Contoh gini lah sebagai contoh ya. Okey, katalah si fulan ni dia akan mati pada tahun 2022, 1 hari bulan 1 2022. Baik, katalah kalau kata berubahlah.
dia pun doa, maka tuan-tuan Allah ubah. Tuan-tuan, bahaya je ni apa dia? Seolah-olah kan Allah Ta'ala tu boleh patuh pada kita lah pula. Allah tu ikut kata kita nak mati 2023. Kita nak mati lah tarikh lain. Padahal Allah tentukan yang tu. Jadi seolah kata Allah ikut cakap kita lah pula. Itu lagi pun kita mana tahu kematian tu berlaku, mana kita tahu tarikh tu mana tahu. Tuan-tuan, sebab tu dah masalah sekarang ni yang dikatakan qada yang berubah dengan doa tu, doa tu sendiri sudah ada di dalam ketentuan Allah. Sudah ditentukan oleh iradat yang orang tu berdoa. Nak bagi faham begini. Katakanlah 10:30 malam ni, lagi 2-3 minit 10:30 ni, orang tu lapar. Si Fulan tu lapar. Katalah si Ali tu lapar. Contoh 10:30 si Ali tu lapar. Ini sudah ditentukan oleh Allah Taala pada dah tentu sejak azali lagi si Ali pada malam ni 10:30 dia lapar. Dan sudah ada dalam ketentuan Allah Taala pula sejak azali lagi 10 suku dia kenyang. 10 suku lah 10:45 dia kenyang. 10:30 dia lapar, 10:45 dia kenyang. Baik. Jadi Allah dalam ketentuan Allah Taala juga lepas 10:30 dia lapar tu dia pun cari makan, dia pun makan selama 15 minit makan kan sampai 10:45 kenyang, Allah buat dia kenyang dalam ketentuan, nampak? Macam tu. Jadi maknanya semua sudah ada di dalam rentetan kehendak iradat Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita mati. Hatta sekarang ni sudah ada dah orang yang Allah Taala tentukan syurga neraka, dah ada dah. Sudah. Dah ada dah. Tanya pula lagi. Kalau gitu apa faedah kita melakukan ibadat ni? Semua tuan-tuan dah tentukan. Tuan-tuan, tengok dalam hadis yang saya kata tadi. Hadis di dalam hadis 40 tu, hadis yang keempat. Dalam tu jelas sangat-sangat. Sekiranya Allah Ta'ala nak masukkan orang tu dalam neraka, dalam hadis tu kata, maka Allah dorongkan dia jalan ke neraka. Apa jalan ke neraka tu? Jalan ke neraka tu ialah maksiat, kekufuran, jahat. Itu jalan ke neraka tu. Tuhan jadikan dia jahat. Kalau Allah tentukan dia ahli syurga, maka Allah tentukanlah dia melakukan jalan ahli syurga. Apa dia dalam syurga tu? Iman, Islam, baik, melakukan ibadat dan sebagainya. Okey. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Tak ada. Ada? Ada dah. Baik. Wallahu alam, kita berhenti setakat ini dulu, insya-Allah. Kita sambung pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azim sultan ya qadim istanja da'iman ni'am ya kasir rajud ya wasi'al ata ya khafil lataf ya jamil sana ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Radha sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbana haqqa wa nahnu abidika riqa wa anta lam tazal ahla ya misyara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli barid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli da'im wa ya ma'mana kulli maqiyasir alaina kulli asir fata surasa ala kasir. Allahumma ya man la yahtaj illa bayan wa tafsir hajatuna kasir wa anta
عليم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. الله بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك تلتنا وقنبنا بكنفك الذي لا يرب وارحمنا بقدرتك علينا فلا نلقى ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.